Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin, Raja Muda Perlis, merangkap Tuanku yang dipertua Maibs. Menghadap duli yang teramat mulia Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajjah Dr. Lailatul Syahrin Akashah, Raja Puan Muda Perlis. Patik mohon limpah perkenan ke bawah duli-duli tuanku untuk patik mengendalikan forum dan diskusi pada malam ini. Ampun tuanku. Hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlis, negeri yang pertama dan paling awal mengarahkan seluruh masjid di negeri ini untuk melakukan qunut nazilah apabila berlakunya situasi genting yang menimpa umat Islam di Palestin. Pada malam ini, KUIPS dengan kerjasama pihak-pihak yang terlibat telah tampil sekali lagi untuk menjelaskan kedudukan dan situasi sebenar di sebalik apa yang berlaku. Dengan tema jihad di Palestin, kita telah menempuh hujan yang lebat pada malam ini semata-mata untuk menunjukkan sokongan solidariti kepada saudara-saudara kita di Palestin. Jika pada malam ini kita dihujani dengan hujan yang turun rahmat di sisi Tuhan, saudara-saudara kita sedang dihujani dengan bom yang sedang menimpa mereka siang dan malam. Tanpa melengahkan masa, jihad Palestin akan membuka bicara dengan saya akan menampilkan ketiga-tiga panel yang tak perlu diperkenalkan kerana telah diperkenalkan oleh pengurusi sebentar tadi. Cuma sebelum saya nak memulakan soalan yang pertama, saya akan berikan ruang dan peluang seluas-luasnya kepada yang berbahagia Ustaz Nadir An-Nuri Kamaruzzaman yang merupakan pengurusi kepada Cinta Gaza dan juga pengurusi kepada pakatan dan juga gabungan NGO yang menyokong perjuangan Palestin dengan nama My Aqsa Defenders. Sebelum saya nak memulakan soalan pertama pada malam ini, tentu ada sebab kenapa kita menjemput saudara Nadir untuk bersama di atas pentas kita pada malam ini. Untuk makluman semua, apabila saya membaca latar belakang tentang saudara Nadir An-Nuri, sangat begitu signifikan dan menyentuh hati. Beliau adalah rakyat Malaysia yang menetap secara tetap di bumi Palestin. Beliau telah berkahwin dengan rakyat Palestin. Isteri beliau merupakan seorang balu, seorang janda yang kematian suaminya di medan jihad, meninggalkan seorang isteri dan beberapa orang anak yatim yang masih kecil. Tampil saudara Nadir An-Nuri untuk membantu dan membela dengan mengahwini balu tersebut. Dan beliau adalah orang yang paling layak untuk bercakap tentang isu-isu Palestin kerana beliau telah membuktikan bukan hanya dengan perkataan tetapi tindakan. Saudara Nadir An-Nuri tentu tertanya-tanya kenapa beliau berada di sini sedangkan peperangan di sana. Adakah beliau melarikan diri ataupun apa yang berlaku sebenarnya? Tuan-tuan, saudara Nadir telah beberapa kali berbulan-bulan cuba untuk balik ke Malaysia atas urusan. Kebetulan qadar Allah, ketika beliau sampai ke Malaysia, tercetusnya apa yang berlaku sekarang. Beliau menulis di catatan-catatan Facebooknya, beliau senantiasa ternanti-nanti bunyi mesej daripada bumi Palestin, apakah masih hidup ataupun yang sedang berlaku kepada keluarga beliau. Inilah saudara Nadir An-Nuri yang kita tampilkan pada malam ini. Beliau datang dan baru sampai di Perlis dan beliau akan pulang
untuk program Palestin, kerana yang berada di Palestin itu ikhwanuna, saudara-saudara kita. Saudara Nadir, soalan yang saya nak sampaikan dan saya nak minta Saudara Nadir jelaskan kepada hadirin yang hadir dan mengikuti secara langsung pada malam ini, apa sebenarnya yang berlaku di bumi Palestin? Ada yang kata ini ialah konspirasi yang sengaja dilakukan oleh pihak Israel. Ada juga yang kata ini ialah kerana kegopohan Hamas ataupun kerana kegolojohan Hamas. Ada yang kata inilah percaturan politik antarabangsa. Bermacam-macam teori, pandangan dan pendapat tentang apa yang berlaku di Palestin sekarang. Jadi saya nak minta Saudara Nadir untuk memberikan satu pencerahan kepada kita apa yang sedang berlaku, kenapa ia berlaku, dan apa kesudahan yang mungkin akan berlaku di Palestin dalam masa yang terdekat. Jadi saya memberikan ruang seluas-luasnya kepada Saudara Nadir untuk memberikan pencerahan kepada apa yang saya utarakan. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Ke bawah duli-duli yang maha mulia, patik memohon untuk meneruskan forum pada malam ini. Ahli-ahli panel yang saya hormati dan saya kasihi, Profesor Dr. Maza, Profesor Dr. Rozaimi, tokoh-tokoh ilmuwan dan permata-permata untuk bumi Malaysia yang rezeki kalian Allah campakkan berada di bumi Perlis, bumi yang penuh dengan keberkatan, bumi yang penuh dengan ketenangan dan kehebatan. Dan seingat saya, ini adalah kali pertama saya bercakap berkenaan dengan isu Palestin dengan menjejakkan kaki ke bumi Perlis. Dan dengan kehadiran kalian yang begitu ramai, berdepan dengan kesulitan dan kelebatan hujan, dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, menandakan semangat, keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama di dalam program Jihad Palestin ini mengenali dan meneroka apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin yang nun jauh di sana tetapi pastinya dekat di hati kita masing-masing. Lebih-lebih lagi kalian penduduk negeri Perlis, penduduk-penduduk yang paling dekat dengan bumi Palestin, nak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Maksudnya kalau seruan datang untuk membebaskan bumi Palestin itu dengan tangan-tangan kalian, saya yakin dan saya pasti yang paling cepat sampai ialah orang-orang Perlis, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, hari ini kita mempunyai ruang masa yang terhad untuk berbicara dan bercerita tentang suatu sejarah yang terlalu panjang. Sejarah dan kisah yang kita dengar tentangnya sejak kita kecil, dilaungkan di dalam nasyid-nasyid, diceritakan di dada-dada akhbar, disebutkan di corong-corong radio. Kita alhamdulillah membesar dan mendengar tentang apa yang disebutkan sebagai perjuangan rakyat Palestin. Tetapi soalnya sejauh mana kita memahami apa yang sedang berlaku di sana. Hakikatnya berapa banyak buku yang telah kita telaah untuk kita melihat dan memahami situasi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Adakah semangat yang datang ke dalam jiwa kita, semangat kita untuk berdoa, semangat kita untuk menderma, semangat kita untuk berdemonstrasi hanya datang
dalam keadaan bermusim, ketika mana saudara-saudara kita sedang dibedil, ketika mana kita mendengar khabar tentang nyawa yang terkorban setiap hari, yang mana angka dan jumlahnya pada hari ini telah mencecah 1,300 orang syuhada. Maka mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan menjentik suatu semangat untuk kita balik dan menjadi orang yang berminat dan peka untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di bumi Palestin, dengan menjadi orang yang berilmu dan bukan bersimpati dan melontarkan semata-mata rasa kasihan ketika mana isu ini sedang hangat diperbicarakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, peperangan yang berlaku pada hari ini, yang berlaku dan bermula pada 7 Oktober yang lepas, serangan yang dimulakan oleh para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel yang dirampas, sebenarnya adalah rentetan peristiwa demi peristiwa untuk menarik perhatian orang-orang Islam dan mengenali apa yang sedang berlaku di bumi Palestin tersebut. Setelah usaha yang begitu banyak dilakukan oleh mereka gagal untuk menggembleng kekuatan dan kesedaran masyarakat antarabangsa dan masyarakat negara-negara Islam untuk bersama-sama dengan mereka. Sepanjang saya berada di bumi Palestin, kita berdepan dengan beberapa kali peperangan. Peperangan pertama yang saya lalui pada tahun 2014, peperangan yang berlanjutan selama 51 hari. Ketika itu saya duduk di sebuah bangunan di kawasan yang bernama At-Tufah di Bandar Gaza. Saya duduk di sebuah klinik di tingkat 5 yang namanya Ayadat Haifa, dan di bangunan itu setiap kali berlakunya pengeboman daripada pihak Zionis Israel, maka bangunan itu akan bergegar dan kita merasakan seolah-olah kita sedang bermain roller coaster. Bangunan bergoyang dan bergoyang dan bergoyang. Setiap hari kawasan sekeliling kawasan itu dihentam dengan bedilan-bedilan roket. Setiap hari kita menunggu adakah hari yang sedang kita lalui itu adalah hari yang terakhir. Tetapi kita meminjam semangat orang-orang Palestin dan alhamdulillah hari-hari tersebut dilalui dengan baik. Saya ingat satu peristiwa dalam perang tahun 2014 yang berlaku pada waktu Ramadan. Ketika itu saya sedang memasak, belum lagi berumah tangga, hidup sebagai seorang lelaki Malaysia bujang di bumi Palestin. Saya berada di dapur sedang menanak nasi dan memasak daging hitam. Kalau yang belum makan malam, terliur sikit tak apa. Kami pun belum makan lagi. Sedang masak nasi dan juga daging hitam, tiba-tiba terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Lalu kami pun tengok dan cek adakah rumah yang dibom tersebut adalah rumah kami ataupun rumah saya, tempat saya duduk. Kerana Zionis Israel ini bila mana dia nak bom mana-mana kawasan di dalam bumi Palestin, dia akan mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. Tetapi cara mereka mengetuk pintu rumah bukan macam kita datang ketuk pintu, keluar, aku nak bom rumah engkau, tidak. Tetapi mereka akan mengebom atap rumah tersebut terlebih dahulu dengan drone-drone, dengan roket-roket yang kecil sebagai amaran bahawa selepas 3 minit, selepas 5 minit kami akan datang menghancurkan keseluruhan rumah ini dengan roket-roket daripada F-16 dan F-35. Maka kami tengok, alhamdulillah, rupanya bukan rumah saya yang dibom. Maka saya pun tutup balik tingkap, azan berkumandang, makanlah nasi dengan daging sambal hitam tersebut. Esoknya saya keluar daripada rumah untuk melihat kawasan mana yang dibom. Rupa-rupanya yang dibom ialah sebuah rumah di sebelah rumah saya, yang mana rupa-rupanya rumah tersebut adalah depo tempat simpanan roket-roket para pejuang.
Dan kalian kena faham bahawa pejuang yang ada di bumi Gaza, mereka bukanlah tentera-tentera yang tersusun. Mereka bukanlah tentera-tentera negara-negara berdaulat. Mereka menggunakan segala keupayaan yang mereka ada. Kadang-kadang terpaksa disimpan senjata mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai berdasarkan kepada apa yang mereka ada. Maka rupa-rupanya para mujahidin dia simpan roket di sebelah rumah saya. Dia tak bagi tahu saya awal-awal. Kalau dia bagi tahu, lama dah saya pindah ke rumah yang lain. Takdirnya roket yang dilepaskan untuk memusnahkan roket-roket mujahidin meletup, tetapi roket-roket yang ada di situ tidak meletup, alhamdulillah. Kalau meletup, maka tidaklah ada rezeki kita bertemu mata pada hari ini secara fizikal. Mungkin saya hanya datang mengganggu mimpi malam tuan-tuan dan puan-puan pada waktu malam. Tetapi apa yang berlaku selama 51 hari itu bukanlah peristiwa paling dahsyat yang berlaku kepada saya. Kalau orang tanya kepada saya pengalaman paling ngeri di bumi Palestin, walaupun di dalam peperangan itu, peperangan 2014, peperangan pertama saya lalui di bumi Gaza, saya kehilangan seorang adik ipar. Walaupun ketika itu belum lagi bergelar adik ipar, sebab saya berumah tangga pada tahun 2016. Tetapi pemuda ini yang namanya Abdullah Syahid Abdullah Al-Minawi, seorang pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang mana pemuda ini pergi untuk menjaga sempadan. Allah takdirkan tempat beliau duduk dan beliau berjaga itu dibom oleh roket Zionis. Bangunan 3-4 tingkat tempat beliau berjaga menghimpak keseluruhan batang tubuhnya, dan lubang yang terhasil sedalam sekitar 3-4 meter. Berlaku gencatan senjata. Adik-beradik kepada Abdullah pergi untuk mendapatkan batang tubuh Abdullah. Digali dan digali dan digali, akhirnya alhamdulillah mereka menemui batang tubuh Abdullah dalam keadaan dia masih lagi memeluk senjata yang dibawa untuknya untuk menjaga sempadan-sempadan Gaza. Nak ditarik keluar Abdullah, kakinya tersangkut, pahanya tersangkut pada dawai bangunan yang musnah. Walaupun telah beberapa hari meninggal dunia, Allah takdirkan pahanya terkoyak, mengalir darah daripada kakinya. Kelebihan yang Allah berikan kepada para syuhada. Tahun 2021 berlaku perang yang seterusnya. 11 hari kemenangan juga di tangan mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan sahabat-sahabat mujahidin yang lain. Tetapi di tengah-tengahnya ada satu peristiwa yang saya tidak boleh lupakan, yang berlaku pada tahun 2018, yang disebut sebagai The Great Return March. Perarakan aman yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda Palestin dan penduduk Palestin yang berada di Gaza, berarak dengan aman tanpa apa-apa senjata mendekati sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Dan duka citanya, antara sebab utama perarakan ini diadakan ialah kerana perhatian terhadap isu Palestin semakin lama semakin merudum setelah ia bangkit pada peperangan tahun 2014. Maka pemuda-pemuda ini dalam jumlah puluhan ribu, malah ratusan ribu pemuda, bergerak daripada beberapa lokasi di sepanjang sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka tidak membawa apa-apa senjata, walaupun di hadapan mereka, mereka nampak Zionis yang memegang sniper-sniper, Zionis yang memegang rifle-rifle Tafor mereka, yang menaiki kenderaan-kenderaan berperisai, yang ke hulu ke hilir dengan Merkava buatan mereka. Tetapi para pemuda ini tidak gentar. Mereka bergerak selangkah demi selangkah mendekati sempadan, dan setiap kali laungan takbir dilaungkan Allahu Akbar, maka mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Dilaungkan lagi Allahu Akbar, mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Di sebelah kanan saya para pemuda yang kami namakan dan berikan gelaran sebagai unit tayar. Unit tayar ni kerja dia apa? Dia akan bakar tayar-tayar di barisan paling hadapan supaya asap tebal yang dihasilkan oleh tayar tersebut
menutup pandangan Zionis kepada pemuda-pemuda yang sedang mara. Di sebelah kiri kita ada unit yang dipanggil sebagai unit pagar. Unit pagar bawa satu tali, dipasangkan satu cangkuk yang panjang. Mereka lari ke arah pagar pemisah di antara Gaza dan tanah haram Israel, disangkutkan cangkuk tersebut, ditarik beramai-ramai untuk dijatuhkan pagar. Dan ketika itu setiap kali kami mendengar laungan syahid, syahid, maka para pemuda akan berlari mendapatkan syuhada yang terkorban untuk diusung dan diangkut beramai-ramai, dibawa ke ambulans-ambulans untuk dibawa seterusnya ke hospital dan tanah perkuburan. Ketika itu kita melihat perut-perut yang terburai, tangan-tangan yang terputus, kaki-kaki yang cedera. Ketika itu kita melihat kepakaran tentera Zionis dan latihan yang begitu mantap yang ada pada mereka. Berlaku di hadapan mata saya, seorang sniper Zionis dengan sebutir peluru mampu menumbangkan 3 orang pemuda. Ditembak seorang pemuda, pelurunya tembus kaki pemuda tersebut, masuk ke dalam kaki pemuda kedua yang berada di belakangnya. Tembus kaki pemuda yang kedua, masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, ketiga-tiga pemuda tersebut tumbang. Saya alhamdulillah berada di belakang pemuda yang ketiga. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada rezeki sampai ke Gaza nak ikut demonstrasi, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan. Dan bullet yang mereka gunakan itu bukannya bullet biasa. Namanya butterfly bullet. Nama sedap. Kita duk bayang rama-rama di Cameron Highland. Tetapi dinamakan butterfly bullet itu sebab apa? Sebab bullet itu bila dia masuk ke dalam batang tubuh orang yang ditembak, dia dah masuk ke dalam tubuh, barulah dia terbuka dan dia jadi butterfly. Dia pusing dan dia robek segala organ yang ada di dalam tubuh, barulah dia keluar meninggalkan badan tersebut. Sebagaimana yang berlaku kepada para medik yang terkenal, Asy-Syahidah Razan An-Najjar. Tetapi saya teringat satu pesan sahabat-sahabat di bumi Gaza tersebut. Mereka sebutkan, wahai Nadir, kalau kau dengar bunyi peluru, jangan takut. Sebab kalau kau dengar bunyi peluru tersebut, maksudnya peluru itu bukan untuk engkau. Kalau engkau yang nak ditembak, maka engkau tak akan dengar bunyi peluru tersebut dilepaskan daripada senapang-senapang Zionis. Yang kau akan dengar ialah bisikan hurul ain di syurga membisik ke telingamu bahawa engkau telah syahid. Sahabat-sahabat, maka berlalulah tahun 2018, tidak ada kenaikan semangat orang Islam dan masyarakat antarabangsa untuk Palestin. Mereka bertahan. Tahun 2021 sekali lagi berlaku serangan. Alhamdulillah, nampak ada sedikit perubahan dan kenaikan semangat. Kita lancarkan ketika itu satu hashtag Israel Koyak. Saya yakin kalian tahu dan kalian pernah dengar, cuma mungkin pertama kali kalian tahu bahawa hashtag Israel Koyak itu dilancarkan oleh My Aqsa Defenders. Trending, alhamdulillah. Seluruh orang-orang Israel tercari-cari di dalam kamus mereka apa makna koyak. Dan sebahagian yang lain tercari-cari apa makna mak kau hijau. Selepas daripada itu, sekali lagi semangat orang-orang Islam merudum. Kita sekali lagi lupa kepada bumi Palestin. Sampailah kepada apa yang berlaku pada tahun 2023 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ia berlaku setelah cubaan demi cubaan demi cubaan dilakukan oleh rakyat Gaza untuk sekali lagi menarik perhatian kita. Kita dengar dalam tempoh setahun 2 tahun yang lepas bagaimana berlakunya serangan-serangan di dalam kawasan tebing barat dan juga Palestin 1948. Dihidupkan semula sel-sel mujahidin yang ada di sana untuk menunjukkan kemarahan terhadap pencerobohan Masjid Al-Aqsa dan kezaliman serta penindasan kepungan berterusan ke atas bumi Gaza, tidak memberikan apa-apa kesan. Mereka cuba untuk memberikan amanat kepada faksi kedua terbesar di bumi Gaza untuk membalas serangan yang dilakukan ke atas mereka, kumpulan Saraya Al-Quds di bawah kumpulan Jihad Islami.
sehingga terjadinya peperangan kecil dan pembunuhan beberapa orang pimpinan terbesar jihad Islami awal tahun ini, juga tidak memberikan apa-apa kesan. Akhir sekali mereka menghidupkan semula The Great Return March yang dimulakan tahun 2018 tadi, tetapi juga tidak memberikan apa-apa kesan. Akhirnya mujahidin berbincang dan mendapati waktu ini tidak ada pilihan melainkan kita laksanakan operasi yang telah kita rancang untuk lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Dan itulah operasi yang kita baca tentangnya pada hari ini, yang namanya Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa yang bermaksud The Storm of Al-Aqsa. Kita baca terjemahan dalam bahasa Inggeris di media, dia tulis Al-Aqsa Flood. Kita pun pening apa maksud Al-Aqsa Flood. Kita duk bayang Al-Aqsa sedang banjir. Tapi kalau sebetulnya nama operasi tersebut ialah Al-Aqsa Typhoon ataupun Taufan Al-Aqsa. Yang mana Taufan ni tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh para mujahidin sebagai nama kepada operasi dengan makna-makna yang begitu mendalam. Pertama sekali bila disebutkan Taufan, maksudnya ia akan berlaku secara mengejut. Hari Sabtu yang lepas saya berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat di dalam bengkel advokasi. Sekitar jam 11.30 pagi, 12.30 tengah hari, tiba-tiba mesej masuk bertalu-talu ke dalam handphone saya. Sahabat-sahabat yang berada di bumi Gaza ketika itu, yang di waktu Gaza sekitar jam 6.30, 7.30 pagi, tiba-tiba dikejutkan dengan ribuan roket-roket yang dilepaskan oleh para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan lebih daripada itu, mereka mendengar khabar bagaimana ada usaha-usaha yang telah berjaya untuk para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel dengan menggunakan motosikal dan sebagainya. Maka serangan yang berlaku adalah serangan yang mengejut, dan serangan itu berbentuk taufan, dengan makna mujahidin akan menggunakan segala kekuatan yang mereka ada untuk menerobos masuk ke dalam tanah haram Israel. Buat pertama kali dalam sejarah, mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan menakluk serta memegang beberapa kawasan di dalamnya. Mereka menggunakan kekuatan baru yang pertama kali diperkenalkan di dalam perang 2023 yang disebut sebagai Unit Eagle As-Saqr. Unit Eagle di mana mereka menggunakan paraglider untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan orang-orang Palestin mujahidin ini, mereka terkenal setiap kali berlakunya peperangan akan ada kejutan-kejutan baru untuk musuh. Saya ingat kejutan paling banyak berlaku pada tahun 2014. Pertama sekali mereka umumkan bahawa kami telah mencipta sniper yang diberi nama Sniper Rule, boleh mencecah jarak 3 km. Kemudian mereka sebutkan kami telah mencipta drone-drone tanpa juru terbang yang dinamakan sebagai drone Ababil 1, 2 dan 3 dengan bantuan seorang muhandis daripada Tunisia, Az-Zawari, yang telah pun mati syahid dibunuh oleh Zionis. Ababil 1, 2, 3 yang peranannya untuk melakukan pantauan terhadap musuh, peranannya untuk membuat operasi berani mati meletup di tengah-tengah kumpulan musuh, dan juga mampu untuk membawa roket kecil boleh dilepaskan ke atas musuh. Kalau kalian lihat di Facebook, nampak bagaimana ia pertama kali digunakan dalam perang 2023 ini. Kemudian mereka isytiharkan pula bahawa mereka ada komando laut, dan mereka berjaya untuk tembus salah satu pelabuhan laut yang paling kuat dan ketat dijaga oleh Zionis Israel, iaitu pelabuhan laut Zikim yang berada di sebelah utara Gaza. Masuk ke dalam Zikim, melaksanakan operasi. Ada pemuda di kalangan mereka yang selamat dan boleh balik semula ke tanah Gaza. Kali ini dalam perang 2023 mereka maklumkan bahawa kami ada unit yang baru, unit Eagle, di mana selama ini Zionis Israel takut dengan senjata yang sangat besar yang ada pada para mujahidin.
iaitu terowong-terowong bawah tanah mereka. Di bumi Gaza ada network of tunnels yang sama ada digunakan di dalam bumi Gaza untuk bergerak ataupun dipanggil al-anfaq al-hujumiyah, ataupun tunnel yang digunakan untuk menyerang masuk ke dalam tanah haram Israel. Bila Israel tahu ada anfaq hujumiyah ini, apa yang mereka lakukan? Mereka bangunkan dinding-dinding pemisah yang kalau kita nampak di atas tanah tingginya sekitar 10 meter, tetapi di bawah tanah kedalamannya sekitar 30 meter. Mereka nak pastikan mujahidin tidak boleh korek terowong tembus masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan terowong-terowong ini, tuan-tuan dan puan-puan, nak menghasilkannya bukan kerja yang mudah. Mereka tidak ada bulldozer, mereka tidak ada jentolak-jentolak berat, mereka hanya ada batang tubuh mereka dan tangan-tangan mereka. Digali dengan menggunakan drill-drill, dikeluarkan sedikit demi sedikit tanah-tanah tersebut, dimasukkan di dalam tong-tong besar, ditarik dengan menggunakan generator sampai ke tempat masuk terowong yang kedalamannya sekitar 20 meter, dan ditarik bawa naik ke atas, sedikit demi sedikit demi sedikit digali. Dan kadang-kadang terowong yang panjangnya 2-3 km mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan. Maka Zionis Israel, dia dah pasang siap-siap dia punya pagar pemisah. Dia kata kali ini mujahidin takkan dapat masuk. Rupa-rupanya mujahidin mempunyai perancangan yang jauh lebih hebat. Dia masuk melalui jalan udara, terbang masuk dan lepas sempadan. Selain daripada mujahidin lain yang meletupkan pagar-pagar pemisah dan masuk dengan menggunakan motosikal dan kenderaan-kenderaan lain. Pada masa yang sama dilepaskan 5,000 roket dalam tempoh 20 minit untuk memastikan senjata-senjata canggih Zionis Israel seperti Iron Dome tidak dapat mengesan pergerakan yang sedang berlaku di peringkat darat. Allah membantu mereka, dan alhamdulillah kita tengok dalam berita, kita baca bagaimana mereka berjaya untuk menakluk kawasan sedalam 40 km. Dan kawasan yang mereka berjaya ambil semula daripada Zionis Israel lebih besar daripada kawasan Gaza yang asal. Kalian tahu ke Gaza ni berapa besar dia? Agak-agak lah. Gaza ni hujung ke hujung yang kita sebut ni, hero-hero semua ni, yang kita duk dengar cerita dia, yang menjadi pembela bumi Palestin pada hari ini, yang mempertahankan secoet bumi Palestin yang masih berbaki di tangan orang Islam. Secoet, faham secoet? Saya mak orang Penang, ayah orang Terengganu. Jadi kadang-kadang pening nak cakap KL ke, nak cakap utara ke, nak cakap Terengganu ke. Lahir kat Scotland, so sometimes I speak English but no one understands. Yang kita nak sebutnya, Gaza ni tempat yang melahirkan para mujahidin yang begitu ditakuti oleh Zionis Israel. Panjangnya daripada hujung ke hujung 40 km. 40 minit boleh sampai daripada hujung sekali Bait Hanun dan Bait Lahia, boleh sampai ke Rafah di sebelah bahagian bawah. Kiri ke kanan lebarnya 9 km. Maksudnya bumi Gaza ni 360 km persegi sahaja. Lagi kecil daripada Perlis. Separuh Perlis. Separuh saja daripada Perlis. Kurang dah separuh. Jadi kalau orang Perlis tak boleh jadi lebih hebat daripada mujahidin, cerai lah hampa. Tetapi kawasan ini diduduki oleh 2.2 juta orang. Kawasan yang antara paling padat di dunia. Mereka berjaya untuk takluk lebih daripada 40 km, berjaya dipertahankan, dan berjaya mencapai dua misi utama yang mereka letakkan setelah mereka melaksanakan operasi Taufan Al-Aqsa ini. Misi yang pertama, untuk mendapatkan seramai mungkin tawanan-tawanan perang yang boleh dibawa semula ke Gaza dan disembunyikan di Gaza untuk dijadikan sebagai bargaining chip, bahan untuk bernegosiasi dan berbincang bersama-sama dengan Zionis Israel. Sebab orang Israel ni, dia sangat sayang kepada nyawa penduduk-penduduknya. Tahun 2011
berlaku satu peristiwa yang namanya Wafa al-Ahrar. Wafa al-Ahrar ini ialah perjanjian prisoner exchange yang dibuat di antara Brigade Izzuddin Al-Qassam bersama-sama dengan Zionis Israel, di mana satu orang tahanan Israel yang berada dalam tangan para mujahidin ketika itu yang namanya Gilad Shalit. Gilad Shalit ini ditangkap oleh mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam, disembunyikan di dalam terowong-terowong Brigade Izzuddin Al-Qassam dan dijaga dengan sangat rapi. Gilad Shalit ni bila dia keluar daripada tahanan, dia sebut, aku sebenarnya duduk dalam Gaza dalam keadaan sangat seronok. Kadang-kadang mujahidin bawa aku pergi makan barbecue dan ditunjukkan gambar-gambar bagaimana mereka buat barbecue di tepi pantai Gaza bersama-sama dengan mujahidin yang dijaga oleh satu kumpulan komando khusus namanya Wahdatul Zil. Wahdatul Zil ni unit bayang-bayang. Jadi Wahdatul Zil ni jagalah Gilad Shalit sampailah 2011, dia ditangkap sekitar 2005-2006. 2011 mereka capai satu persetujuan, satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan lebih 1000 orang tahanan Palestin yang berada di dalam penjara Zionis Israel. Maka ketika ini alhamdulillah misi mujahidin yang pertama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 100 orang prisoner of war berjaya mereka capai, dan 100 orang lebih berada dalam tahanan mujahid Brigade Izzuddin Al-Qassam di dalam bumi Gaza. Yang kedua, matlamatnya apa? Matlamatnya ialah untuk menghentikan normalisasi yang nak dilakukan oleh sebuah negara Arab yang sangat-sangat besar, yang mana dijangkakan bulan depan sepatutnya dia melakukan normalisasi bersama-sama dengan Israel, iaitu negara Arab Saudi. Dan Arab Saudi ni tuan-tuan, kalau dia buat normalisasi bersama-sama dengan Israel, maka negara-negara Arab yang lain akan ikut, sebab dia ialah abang long kepada seluruh 21 negara Arab yang ada. Sebelum daripada ni ada abang-abang kecil yang dah buat normalisasi tapi orang lain tak ikut, seperti UAE. Yang ikut ialah negara kecil yang lain, Bahrain. Tetapi Arab Saudi kalau bernormalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel, maksudnya negara Arab tidak lagi boleh diharapkan untuk perjuangan Palestin. Dijangkakan bulan depan dia nak bernormalisasi. 2 hari lepas Muhammad bin Salman keluar kenyataan, aku telah menghentikan rundingan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel dan aku akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Berjaya mujahidin untuk capai misi yang kedua yang juga besar untuk bumi Palestin. Maka sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, mereka maklumkan bahawa jumlah mujahidin yang dihantar masuk ke dalam tanah haram Israel itu ada 1000 orang. The best of the best, the cream of the cream. Nampaklah macam Scotland sikit kan. Mereka ini yang dilatih untuk masuk ke dalam tanah haram Israel untuk ambil tahanan-tahanan perang, dan yang berbaki masih ada di dalam bumi Gaza ketika ini ialah istishhadiyin ataupun pengebom-pengebom berani mati yang menunggu giliran dan menunggu arahan daripada ketua-ketua mereka untuk melaksanakan tindakan. Tetapi kalau ikut analisanya, mujahidin tidak berniat untuk kekal di dalam tempat-tempat yang telah dijajah itu, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan berdepan dengan pesawat-pesawat udara milik Zionis Israel. Sebab Zionis Israel ni kalau dia dah marah, dia akan buat satu tindakan yang mereka bincangkan dan luluskan di dalam tentera mereka. Mereka pernah buat pada tahun 2014 bila mana mujahidin cuba untuk colek seorang tahanan ataupun seorang tentera Zionis Israel, dibawa masuk ke dalam sebuah kawasan namanya Khan Yunis. Maka tentera Israel untuk pastikan mujahidin tak dapat tawanan tersebut, apa yang dia buat? Dia bom keseluruhan kawasan Khan Yunis itu, dan dalam taklimatnya menyebutkan kalau tawanan Israel, rakyat kita itu pun mati, tak ada masalah.
asalkan mujahidin tak dapat tawanan. Peristiwa yang bernama ataupun diberi nama dinamakan sebagai Jumatus Sauda ataupun Black Friday dalam perang pada tahun 2014. Makanya mujahidin dah capai matlamat mereka. Sekarang ni masa Zionis Israel membalas dendam. Mereka sedang menghantam rumah-rumah di bumi Palestin dalam keadaan penduduknya masih lagi berada di dalam rumah. Mereka mengebom kawasan-kawasan yang ada di sana dalam keadaan seluruh kawasan itu tidak lagi berbaki. Dan disebutkan oleh sahabat-sahabat saya yang berada di sana, mereka sebutkan bahawa perang dan serangan kali ini adalah serangan paling dahsyat dalam sejarah Palestin dan sejarah Gaza sejak Gaza mula dikepung pada tahun 2006. Alhamdulillah, saya dah menunggu sejak daripada bulan 2 untuk peperangan ini tercetus. Sebab ura-ura untuk ia berlaku sudah lama ada. Kita tunggu dan tunggu dan tunggu, Allah takdirkan perang tidak terjadi. Sampailah saya berusaha untuk keluar juga tak berjaya untuk keluar. Sampailah kepada tahun ini bulan 9 saya diizinkan oleh Allah untuk keluar untuk urusan organisasi, meninggalkan keluarga di dalam Gaza. Isteri yang bekerja sebagai seorang wa'izah ataupun ustazah di Wizarat Awqaf, Kementerian Agama di bumi Palestin, bersama-sama dengan anak yang sedang bersekolah. Anak-anak yang sedang bersekolah, 5 orang anak tiri yang saya ada dan 3 orang anak sendiri. Nampak macam muda, tapi 8 orang anak. Maka saya tinggalkan keluarga saya keluar. Dan tiba-tiba bila saya keluar ke Malaysia, berlaku peperangan sebagaimana yang kita baca. Isteri saya dan anak-anak berada di dalam bumi Gaza. 3 hari lepas mereka berlindung di rumah. Kemudian dimaklumkan kepada saya oleh isteri, disebutkan bahawa keadaan semakin teruk di kawasan rumah kita. Sebuah dewan yang ada bertentangan dengan jalan telah dibom oleh Zionis Israel. Maka dia minta izin dengan saya untuk keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah, pergi duduk di rumah adik ipar. Tak sampai 1 hari di rumah adik ipar, masjid yang berada di hadapan rumah adik ipar tersebut dibom, yang menyebabkan rumah tempat mereka duduk musnah. Isteri saya, bila saya hubungi, diceritakan dan disebut sebenarnya satu keajaiban, kami masih boleh keluar daripada rumah ini dalam keadaan hidup. Pemuda-pemuda yang berada di sana datang mendukung dan mengambil anak-anak saya, termasuklah anak bongsu Ibrahim yang berumur 1 tahun setengah daripada tangan isteri saya, dibawa lari ke tempat yang selamat. Dan penduduk-penduduk Palestin ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana berlaku peperangan, mereka dah siap pakai dah baju untuk keluar dan lari bila-bila masa sahaja. Maksudnya yang wanita dia tidur dalam keadaan bertudung, pakai kasut dah siap-siap, anak-anak pun pakai kasut dah siap-siap. Ada sahaja amaran bahawa rumah akan dibom ataupun ada bunyi letupan di tempat yang dekat dengan mereka, maka mereka akan lari meninggalkan rumah. Bila isteri saya lagi keluar rumah bersama-sama dengan anak-anak, dia ceritakan bahawa pemandangan di jalan raya ketika itu sangat menyayat hati. Cebisan-cebisan daging memenuhi jalan raya, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Dan diceritakan bahawa di situ, lokasi tersebut, 11 orang mati syahid. Tetapi Allah takdirkan, alhamdulillah, isteri saya dan anak-anak keluar dalam keadaan yang selamat, hanya cedera ringan sahaja. Saya tanya kepada isteri, saya kata, kalau begitu saya nak balik ke Gaza, saya nak pastikan kalian selamat. Isteri saya kata, kalau kau balik ke Gaza, kau nampak roket, kau buat macam tu, roket tu boleh berhenti, kau baliklah ke Gaza. Tapi kalau kau balik ke Gaza, kau tak boleh buat apa-apa, dalam keadaan tidak ada elektrik, dalam keadaan tidak ada air, dalam keadaan tidak ada internet. Maka kerja engkau duduk kat Malaysia, bagi orang Malaysia faham tentang Palestin, bagi mereka ada semangat berjuang untuk Palestin,
bagi mereka berdoa untuk Palestin, bagi mereka menderma untuk Palestin. Aku di sini, Allah yang akan jaga aku. Aku minta maaf kepada engkau atas semua kesilapan yang aku telah buat, dan kau redakanlah kalau nyawa aku ditarik pada bila-bila masa. Semalam petang saya menghubungi isteri saya. Sampai sekarang belum ada lagi balasan, tetapi saya rasa mereka masih lagi hidup, sebab hati saya masih lagi tenang. Mudah-mudahan kalian mendoakan mereka dan mendoakan seluruh penduduk Palestin, dan mudah-mudahan kalian juga ada peranan masing-masing untuk membebaskan bumi Palestin, dan pastinya pembebasan itu akan berlaku insya-Allah dalam masa yang terdekat. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah, kita telah mendengar apa yang sedang berlaku dan sedang dihadapi oleh saudara Nadir. Bayangkan tuan-tuan, dia berada di sini dan keluarganya berada dalam situasi yang telah disebutkan tadi. Saya nak respon kepada apa yang saudara Nadir sebut. Saya nak ajukan soalan kepada Dr. Rozaimi, kerana pada malam ini kita memang nak bagi ruang kepada saudara Nadir. Dan kita forum pun satu pusingan. Saudara Nadir akan bercakap, Dr. Rozaimi, dan diikuti dengan sahibus samahah, dan kita akan buat kesimpulan akhir daripada saudara Nadir, dan kita akan tutup insya-Allah. Sedikit dan ringkas, saudara Nadir menyebut, kalau saya tidak silap, apa yang berlaku sekarang ini dicetuskan oleh Hamas, mujahidin di Palestin, dan mengundang respon balas daripada Israel. Ada pihak yang mengatakan tidak ada jihad ketika umat Islam dalam keadaan lemah. Ini hanya mengundang mudarat yang lebih besar. Tetapi kita mendengar suara Nadir menyebut tadi, kalau tidak digerakkan operasi ini, maka akan berlakulah apa yang dikatakan dengan normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel. Dalam erti kata yang lain, mereka mengiktiraf kewujudan tanah haram Israel. Tetapi di atas tindakan pengorbanan ini, hasil dua yang disebut oleh saudara tadi berlaku, iaitu dapat tawanan perang. Dan saya membaca apa yang disebut oleh saudara Nadir, satu orang yang dibunuh oleh Israel, kami akan membunuh tawanan ini sebagai balasan. Saya nak minta Dr. Rozaimi respon, adakah tindakan ini betul, dan apakah fatwa yang menyatakan tidak ada jihad, kita redha, kita sabar, kita doa, dan kita tidak boleh bertindak? Mungkin pencerahan daripada doktor insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, Duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Dr. Lailatul Syahrin Akashah, Patik memohon berkenan Tuanku untuk Patik memulakan forum pada malam ini. Dan Patik juga menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku yang sudi berangkat dalam majlis pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Mat selaku moderator, sahibus samahah, Mufti Negeri Perlis selaku moderator, juga panel, dan juga saudara Nadir yang sudi hadir pada malam ini. Pertamanya, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun bersama dengan keberangkatan duli-duli tuanku, menunjukkan cakna Tuanku Raja Muda Perlis dan Raja Puan Muda Perlis terhadap isu umat. Dan untuk pengetahuan semua, pada hari Sabtu yang lepas saya memang memohon izin kepada Mufti Perlis untuk diadakan program pada malam ini apabila saya dapat berita yang saudara Nadir ada di Malaysia. Pada peringkat awal kita nak buat di Kuips, tapi alhamdulillah sahibus samahah Mufti mencadangkan agar program pada malam ini kita buat di Masjid Alwi lepas Isyak. Kita semua tahu Khamis malam memang Datuk Mufti ada kuliah dia,
Tapi oleh kerana nak memberi laluan kepada forum kita pada malam ini, Datuk Mufti tangguhkan kuliah lepas maghrib tadi untuk kita fokus pada forum malam ini. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan kita semua tahu, Gaza merupakan bumi di mana berlakunya peperangan. Kita boleh katakan sebagai bumi ribat, bumi yang menjadi benteng kepada umat Islam untuk dipertahankan oleh umat Islam di sana daripada penjajahan Israel, yang mana itulah saja selain daripada tebing barat, di kawasan orang kata apa, sebaliknya di kawasan yang bertentangan, itulah saja tempat di mana orang Islam masih kekal daripada bumi Palestin. Jadi ia merupakan salah satu daripada kewajipan umat Islam untuk mempertahankan bumi ini. Walaupun sebelum ini kita tahu Palestin itu adalah satu negara yang berdaulat, tetapi apabila dijajah oleh Israel, maka itu sajalah yang tinggal. Timbul cakap-cakap dalam kalangan umat Islam pada hari ini yang mengatakan bahawasanya tiada jihad di Palestin, tidak syar'i lagi jihad di Palestin. Maka perkataan yang seperti ini, walaupun diucapkan oleh minoriti umat Islam di Malaysia, tetapi kita sebagai umat Islam yang sayang kepada bumi Palestin, yang sayang kepada saudara Islam di Palestin, rasa duka cita. Kenapa? Kerana apabila kita mendengar apa yang disebutkan oleh saudara Nadir tadi, sebenarnya isu yang melanda umat Islam di Palestin bukan hanya sekadar kita boleh dengar sejam lepas tu kita buat keputusan, kerana sejarahnya itu amat panjang. Sejarahnya panjang. Mereka telah berada dalam situasi yang sangat sukar. Mereka ditekan daripada segenap sudut, sehingga kan mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang dunia pun. Mereka dinafikan hak, dibina benteng-benteng. Jadi tidak ada ruang untuk mereka membela diri, melainkan hanya dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Sebahagian daripada ustaz-ustaz cuba untuk mewajarkan pandangan yang mengatakan tidak syar'i jihad di Palestin apabila bilangan tentera kafir ataupun bilangan harbi itu melebihi 2 kali ganda daripada bilangan tentera umat Islam. Lalu dia kata tidak syar'i. Bahkan sebahagian mengatakan tidak ada jihad. Saya ingin sebutkan, memang di sana ada ayat Quran dalam suratul Anfal. Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada umat Islam apabila bilangan orang-orang kafir itu telah melebihi 2 kali ganda, maka Allah memberikan keringanan untuk orang Islam meninggalkan medan. Tetapi tidak bermakna jihad itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah mengatakan sebelum daripada itu ayat menyebutkan tentang nisbahnya 1 dengan 10. Kemudian Allah meringankan kepada umat Islam. Allah mengatakan Allah meringankan bilangan tersebut, dan Allah mengetahui di sisi orang Islam pada ketika itu ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah. Kalau ada 100 bilangan yang sabar, yang mana 100 ini yaghlibu mi'atain. Maksudnya kalau ada 100, dia boleh mengalahkan 200. 1 nisbah 2. Maka Ibnu Abbas dalam kitab-kitab tafsir dinukilkan pandangan Ibnu Abbas mengatakan apabila bilangan ratio umat Islam yang berada di medan kurang 2 kali ganda daripada bilangan orang kafir, maka pada ketika itu boleh untuk meninggalkan medan. Kerana kita tahu Nabi SAW menyebutkan tentang as-sab'ul mubiqat. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara dosa yang membinasakan itu, di antara 7 dosa yang membinasakan, at-tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri daripada medan perang ketika berlakunya pertempuran. Sehingga para ulama menyebutkan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kerana apa? Kerana dia mengurangkan kekuatan tentera Islam dan juga
meruntuhkan semangat, meruntuhkan mental mujahidin yang berada di medan. Para ulama mengecualikan dua keadaan bagi orang yang nak keluar daripada medan perang. Yang pertama, kalau dia keluar untuk mencari kekuatan ataupun memanggil bantuan, itu boleh. Ataupun yang kedua, dia tinggalkan medan untuk dia pergi join satu lagi kumpulan tentera Islam di tempat yang lain, dengan syarat kumpulan yang ditinggalkan itu tidak lemah ataupun tidak terus kalah. Dua keadaan ni. Dan yang ketiga, apabila bilangan tentera Islam melebihi 2 kali ganda. Tapi bila kita kata boleh untuk menarik diri, bukan bermakna bila orang itu kekal di medan, kekal berjuang, bukan makna tidak syar'i. Bila disebut tidak ada jihad ataupun tidak syar'i, orang tanya juga kalau pergi juga macam mana? Dikatakan di sini, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, tuan-tuan dan puan-puan, peperangan yang berlaku di antara tentera Islam dengan tentera kafir, rasionya lebih daripada dua kali ganda. Kita tengok peperangan Badar, tentera Islam 300 lebih, tentera Quraisy ada berapa? 1000. 3 kali ganda. Kalau kita tengok dalam peperangan, ambillah peperangan yang paling besar, yang mana tentera kafir pernah terlibat, ketika mana berlakunya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah, Nabi SAW menghantar sahabat daripada Madinah. Apabila ada utusan Nabi SAW yang bernama Haris Al-Azdi dibunuh oleh Maharaja Ghassan yang bernaung di bawah kerajaan Rom, Nabi hantar tentera. Yang mana pada ketika itu tentera Rom dikatakan hampir 200,000. Jadi kalau kita kata lebih pada 2 kali ganda bilangan tentera kafir, maka tidak ada jihad, kita kena buka kitab sirah pun. Yang sebenarnya bukan tidak ada jihad, tetapi tidak wajib untuk bertahan kerana ada keringanan untuk meninggalkan medan. Tapi kalau bertahan, tetap dikira sebagai syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tidak ada jihad lagi, tidak syar'i lagi jihad apabila umat Islam dalam keadaan lemah dan kafir berada dalam keadaan kekuatan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Islam ketika mana zaman Nabi SAW, Madinah dengan Rom siapa lagi kuat? Nabi SAW hantar sahabat untuk berperang dengan Rom. Rom pada masa itu sangat besar, Rom pada masa itu sangat berkuasa, sehingga kan turun surah Rom dalam Quran menceritakan tentang Rom supaya umat Islam ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku pada Rom. Ghulibatir Rom. Allah Ta'ala cerita tentang Rom supaya orang Islam tak ambil tahu. Dan peperangan berlaku di medan Mu'tah, sehingga Khalid menunjukkan kehebatannya dalam peperangan itu. Yang mana peperangan itu kalau nak dikira di atas kertas, sememangnya umat Islam betul-betul dalam keadaan yang lemah. Umat Islam betul-betul berada dalam keadaan yang lemah. Jadi kita nak kata tidak ada jihad di Palestin, tidak syar'i jihad di Palestin, bagi saya perkataan ini adalah perkataan yang sangat bahaya. Kalau kita nak kata tidak wajib untuk bertahan, okey. Tapi orang yang pergi untuk berjuang, orang yang pergi untuk mempertahankan satu, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Gaza Strip, macam segenting lah, semenanjung Gaza ataupun segenting Gaza tu, nak mempertahankan bumi itu, mereka sanggup. Maka saya mengatakan di sini, pandangan yang disebarkan dengan mengatakan tidak ada ataupun tidak syar'i adalah satu pandangan yang kurang teliti. Ada jihad di Palestin, ada jihad di Gaza, bahkan ia syar'i. Sesiapa yang mengatakan tidak ada, maka perlu menarik semula pandangan tersebut. Bahkan pandangan yang saya sebut ini bukanlah pandangan saya, kerana di Palestin itu mereka ada juga tokoh mereka. Bahkan di Gaza tu ada Universiti Gaza, yang mana saya banyak mengambil manfaat daripada tesis yang ditulis oleh orang-orang Palestin di Universiti Gaza ni. Sebab Universiti Gaza ni, nama dia University of Gaza. Universiti Islam Gaza. Universiti Islam Gaza. Universiti Islam Gaza ni, kelebihan dia, di antara keistimewaan dia, tesis dan jurnal yang ditulis
Dia open access. Maksudnya kalau kita Google, kalau ada tajuk yang sama dengan apa yang ditulis di Universiti Islam Gaza, tu memang kita boleh download terus PDF. Jadi mereka juga ada tokoh-tokoh agama di sana. Mereka ada tokoh-tokoh agama di sana. Bahkan apa yang berlaku sekarang ini, bila dilancarkan Tufan Al-Aqsa, Storm of Al-Aqsa, Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin, ataupun kita kata kesatuan sedunia ulama-ulama muslimin, telah mengeluarkan satu kenyataan, seruan untuk kita membantu, seruan untuk kita menyokong jihad yang sedang berlaku di bumi Gaza dan di bumi Palestin. Kemudian Syekh Firkus juga mengatakan wajib ke atas orang Islam untuk bersama, bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin, dengan orang-orang Palestin. Yang ketiga tadi baru keluar daripada Syekh saya di Jordan, Syekh Basim Al-Jawabirah, juga mengeluarkan pandangan mengatakan wajib untuk orang Palestin mempertahankan muqaddasat, mempertahankan tempat-tempat suci bagi orang Islam. Jadi mungkin ada yang mengatakan Hamas sengaja cari pasal. Setuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita kata Hamas cari pasal dalam isu ni, kita kena kembali pada sejarah. Sejarah yang awal, Hamas tak cari pasal dengan siapa pun. Orang datang tempat kita, lepas tu kita beri perlindungan kat mereka, kemudian dia halau kita keluar. Bila kita mempertahankan hak kita, mereka mengatakan kita pengganas, mereka mengatakan kita melampaui batas, mereka cuba untuk bunuh kita dengan mengatakan mereka hanya mempertahankan diri, sedangkan mereka duduk di tempat kita, mereka rampas tanah kita. Ini bukan satu benda yang tidak diketahui oleh orang Islam. Bahkan kalau tengok dalam YouTube, ada je orang Yahudi datang pergi tempat rumah orang Palestin, dihalau keluar, dihalau keluar. Maka ini yang berlaku. Kalau Hamas tidak ada, siapa lagi yang mahu mempertahankan hak orang-orang Palestin? Sebab itu bila kita tengok orang-orang di Gaza, keadaan mereka yang dibom, mungkin anak mereka yang syahid, mereka sekali-kali tidak menyalahkan Hamas. Kerana apa? Sama ada Hamas itu berjuang ataupun tidak berjuang, mereka tetap akan ditindas, tempat mereka tetap akan dirampas. Maka kita kena tahu, kalau katalah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tak syar'i, katalah, walaupun saya tak setuju, tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita jangan lupa di sana ada hadis-hadis yang lain yang juga boleh kita gunakan untuk mengatakan perjuangan rakyat-rakyat Palestin di Gaza dan juga di tebing barat ini sebenarnya adalah syar'i. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, atau kama qala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad hasan sahih, Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia dikira sebagai syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka dia dikira sebagai syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia juga dikira sebagai syahid. Kalaulah kata perjuangan mereka kerana terlalu kuat musuh tu, maka tidak ada jihad. Mereka sedang mempertahankan keluarga mereka, mereka sedang mempertahankan harta mereka, bumi mereka, mereka juga sedang mempertahankan maruah agama mereka daripada ditindas. Takkanlah langsung tidak ada pahala untuk mereka. Hari ini masyarakat di Gaza duduk dalam rumah di perbatasan Murabitun, rumah mereka dibom oleh jet pejuang Israel. Sebahagian mereka mati bukan disebabkan oleh kerana peluru, sebahagian mereka mati disebabkan oleh runtuhan. Cuba tengok, dia akan bom di kawasan asas bangunan supaya bangunan tu roboh. Betul ya? Saya tengok dalam video macam tu lah. Dia akan bom di kawasan bawah supaya bangunan tu runtuh. Sebahagian daripada mereka mati disebabkan oleh kerana runtuhan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau mereka mati disebabkan dibom, wal hariq syahid.
Kan Nabi sebut dalam hadis, syuhada sab'ah. Ada lagi syahid selain daripada syahid ma'rakah, selain daripada syahid di medan perang. Di sana juga ada syahid yang kita panggil sebagai syahid akhirat, iaitu orang yang mati dalam kebakaran. Walladhi yamutu tahtal hadam syahid. Orang yang mati disebabkan oleh kerana runtuhan juga dikira sebagai syahid. Jadi saya tak nampak yang mana yang kita kata tidak syar'i, yang mana yang dikatakan tidak ada jihad di Palestin. Saya mengharapkan agar orang-orang yang seperti ini nilailah semula pandangan tersebut, tarik balik, kerana pandangan yang kita keluarkan ada kalanya mengguris perasaan bukan saja orang Palestin, bahkan mengguris perasaan orang-orang yang menyokong kepada perjuangan rakyat Palestin dan juga Gaza. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah, saya akan teruskan kepada sahibus samahah Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri, sebagai penutup kepada forum kita pada malam ini. Kita nak mendengar suara Datuk Mufti untuk menentukan pendirian umat Islam dalam isu perjuangan rakyat Palestin. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang tamat mulia tuanku Raja Muda, duli yang tamat muda, Raja Puan Muda, Patik memohon perkenan untuk menyampaikan sedikit pandangan dalam forum ini. Al-Fadhil Pengurusi Ustaz Mat, Saudara Nadir, Profesor Dr. Rozaimi, para asatizah, tuan-tuan hadirin yang hadir pada malam ni. Saya tak mau ambil panjang, tapi saya nak ambil beberapa perkara untuk ingatan kita. Palestin jadi seperti hari ini memberikan ingatan yang pertama pada kita, bahawasanya kita jangan mengambil mudah soal orang lain menguasai tanah air kita. Ketika Mufti Aminul Husaini dan juga Izzuddin Abdul Salam memberikan amaran bahawasanya akan berlaku ancaman Yahudi yang ditempatkan oleh bangsa-bangsa bersatu juga ataupun oleh Britain kepada pengambilan harta ataupun hak orang Islam Palestin. Sebahagian orang Palestin ketika itu tidak mengambil besar hal ini, dan Aminul Husaini berakhir dengan dipenjarakan Mufti Palestin. Dan Mufti Palestin itu pernah dijemput oleh Tengku Abdul Rahman untuk hadir kepada musabaqah pada tahun 60. Dia dipenjarakan. Dia yang memfatwakan haram menjual tanah kepada Yahudi. Dan itu hasilnya. Kita rasa bahawasanya Yahudi itu mungkin sekadar nak tumpang, buat rumah, buka kedai, kita boleh makan. Tapi akhirnya benar seperti yang diberitahu, dia menguasai tanah air. Ini mesti diambil iktibar oleh orang Islam agar kita sentiasa menguasai ekonomi kita dan menguasai aset dan harta kita, supaya tidak berakhir seperti mana apa yang tercetus di Palestin. Pada tahun 90-an saya pergi ke Jordan sebagai pelajar. Masa itu zaman intifadah. Syekh Ahmad Yasin masih hidup. Kami di kelas selalu, kelas kadang-kadang terbatal kerana demonstrasi, muzaharat dan mahrajan, anasyid, Abu Ratib dan seumpamanya, Abu Dujana, ramai lagi firqah-firqah nasyid, semuanya lagu Palestin. Guru-guru kami orang Palestin, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Hamam Said, Abdul Qadir Abu Faris yang duduk di Sualeh. Mereka yang duduk Sualeh, mereka tengok, mereka tahu banyak pelajar Malaysia ditempatkan di Sualeh. Dan Masjid Abdul Rahman Auf adalah masjid yang meniupkan semangat Palestin. Syekh Abdullah Azam yang daripada Jordan itulah yang pergi berperang di Afghanistan. Dan ada Masjid Abdullah Azam yang khutbah itulah Masjid Abdul Rahman bin Auf. Semangat
pelajar Malaysia tentang Palestin ketika itu memang terbiasa dengan isu Palestin. Hari-hari dengar lagu Palestin, slogan Palestin. Saya pun terlibat pernah dalam demonstrasi, pernah dikepung oleh polis Jordan kerana terlibat dengan demonstrasi isunya Palestin. Khutbah-khutbah yang panas sehingga masjid dikepung oleh pasukan tentera, helikopter di atas kerana takut berlaku kebangkitan rakyat. Berlaku di Jordan ketika itu. Walaupun pendirian Jordan lebih jelas. Saddam Hussein dalam isu Teluk membangkitkan lagi semangat Palestin apabila beliau telah melancarkan roketnya yang pertama, roket Arab sampai ke Tel Aviv. Rakyat Jordan sambut, rakyat Jordan solid sokong Palestin. Bahkan ramai orang Jordan itu orang Palestin. Khutbah cakap pasal Palestin. Fatwa yang kata tak boleh jihad di Palestin ditolak oleh majoriti rakyat Jordan sebab mereka ramai Palestin. Isu Palestin, kami membesar dengan isu Palestin. Semangat Palestin, sebab tu tuan-tuan tengok generasi yang pergi 90-an ke Jordan, semangatnya Palestin. Isu Palestin adalah isu yang hidup. Bila balik ke Malaysia, walaupun duduk di Jordan, saya tak sempat pergi ke Palestin. Tapi ditakdirkan pada tahun 2014 pada zaman Mursi, alhamdulillah saya sempat masuk ke Gaza. Masuk ke Gaza dan saya melihat sendiri dengan pengalaman yang ringkas itu dahsyatnya yang dikatakan tentera pasukan pejuang Palestin. Kerana saya pergi dengan satu orang kaya, kami pergi di tepi laut tu, tengok mereka pada waktu malam dengan keizinan jumpa Ismail Haniyah. Kemudian pada waktu malam tu kami pergi dan ada sahabat kita yang kaya ni bagi banyak ratus dolar kepada tentera ni. Saya masih ingat semua tentera tu terjun daripada kereta tu dan mereka buat macam ni. La, jangan bagi. Kalau nak bagi duit, bagi kepada pimpinan kami, jangan bagi kepada kami. Dan masa di hospital, ada sahabat yang nak bagi duit kepada orang Palestin. Dia nak niat, dia nak bantu je. Dan mereka semua saya tengok tak mau ambil. Dan mereka tanya kenapa nak bagi walaupun di hospital. Ketika itu saya dapat tengok mereka adalah kaum yang cekal, mungkin kerana lama telah berada di dalam medan peperangan. Saya nak sebut 2-3 perkara dan kerana banyak dah saudara dia cerita. Pertama saya nak sebut tentang seorang sahabat Nabi yang tuan-tuan ramai kenal, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir kata Sayyidina Umar, inilah min khaira ibadik, kata Sayyidina Umar pada dalam doa, inilah hamba-Mu yang terbaik wahai Tuhan, aku lantik dia menjadi gubernur atau pemimpin di Hams di Syria. Sa'id bin Amir zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lantik dia dan Sayyidina Umar kata inilah insan terbaik yang aku lantik. Tiba-tiba rakyat Hams telah mengadu kepada Sayyidina Umar 4 perkara tentang pemimpin mereka. Saya tak mau cerita yang 3 ni, tapi saya nak cerita yang keempat. 4 perkara itu saya cerita dalam 4, nanti kuliah kita cerita lain. Saya ingat saya pernah cerita kuliah. Yang pertama, mengadu sebab dia keluar kerja lambat. Lewat sikit matahari dah naik baru dia naik. Dan ada jawapan dia. Yang kedua, dia malam tak keluar. Dan dia pun bagi jawapan pada pemerintah, pada gubernur, pada khalifah, pasal dia gubernur. Yang keempat, sebulan sekali rakyat dia kata dia hilang, kami tak tahu dia pergi mana. Juga dia telah jawab. Tapi yang ketiga, yang keempat ni saya nak cakap. Yang keempat kata dia, kami tengok gubernur yang kau lantik ni kadang-kadang duduk dalam majlis, dia jatuh pingsan, dia pitam. Banyak kali berlaku dia pitam dalam majlis. Dia panggil ghanzah. Ghanzah ni dia ataupun maksiyah, dia pitam. Saya tak mau cerita yang dia jawab yang 3, saya nak cerita yang dia jawab yang keempat. Saya nak tanya apa siapa? Ajib ya Sa'id.
Umar kata, jawab wahai Sa'id. Umar khalifah, dia tegas dengan gubernur dia. Sa'id kata, benda ni pun aku tak mau cari cerita, tapi dah tanya. Dia kata, aku dahulu semasa belum masuk Islam, aku telah menyaksikan pembunuhan Khubayb Al-Ansari. Khubayb Al-Ansari ialah sahabat Nabi yang terlibat dalam satu operasi. Saya tak mau panjang cerita ni. Dia telah ditangkap oleh Quraisy dan dia telah dibunuh secara zalim. Quraisy bila nak bunuh Khubayb, dia tak akan bunuh di tanah haram. Dia buat keluar Khubayb di luar tanah haram. Dia jemput orang muda, termasuk dia jemput Sa'id bin Amir ni, ramai-ramai lah, mai tengok bagaimana mereka bunuh Khubayb Al-Ansari. Khubayb itu dibunuh dengan cara dipotong sikit-sikit. Dipotong sikit-sikit, diletakkan di atas unta. Ketika itu Sa'id bin Amir belum lagi Muslim. Sa'id menyaksikan peristiwa tu. Kata Sa'id, aku tengok mereka tanya, ara'aital anna Muhammada makanuk, apa pendapatmu jika Muhammad duduk di tempatmu? Dia kata, la uhibbu ma uhibbu anna Muhammada makani, ma uhibbu anni fi ahli wa waladi wa Muhammadun syika bisyauka. Aku tak mau aku duduk di tempat aku bersama keluarga aku, Muhammad kena satu duri kecil pun aku tak mau. Kemudian dia kata, ya Muhammad, bukan dia panggil Nabi tolong, maksud dia teringat pada Nabi. Khubayb mati. Kata Sa'id bin Amir, tuan-tuan ambil pengajaran untuk kita. Kata Sa'id bin Amir, ma tadhakkartu dhalika al-yawm wa tarki nasrahu fi tilkal hal wa ana musyrikun la u'minu billahi al-azim illa dhanantu anna Allah la yaghfir li. Aku tidak teringat, tidak pernah sekali pun bila aku teringat peristiwa dia dibunuh secara zalim itu, dan aku tidak menolong dia, aku tak bela dia, sedangkan aku musyrik dan tak beriman, melainkan aku rasa Tuhan tak akan mengampunkan aku pasal aku meninggalkan daripada menolong dia, membela dia. Setiap kali aku ingat aku tak tolong dia, padahal ketika itu dia belum Muslim, aku pitam. Itulah jawapan aku pada kau tanya kenapa kadang-kadang sebagai pemimpin aku selalu jatuh pitam. Tuan-tuan, dia tak ingat, dia teringat dia tak tolong saudara seorang Muslim yang masa tu dia belum lagi Muslim, dia rasa bersalah. Macam mana kita yang tak menolong saudara Muslim kita yang dibunuh, berita tiap-tiap hari. Saya pergi Kuala Lumpur baru ni, ada orang mai jumpa saya, tanya satu soalan yang bagi saya sangat mendukacitakan. Dia tanya apa hukum Datuk Mufti, mereka pergi serang orang Yahudi masa mereka duduk beraya. Selama ni Yahudi bom, dia tak pernah rasa. Saya tanya, selama ni Yahudi duduk bom orang Palestin, apa you rasa? Saya pun jarang-jarang follow lah. Dia kata dia jarang-jarang follow. Dahsyat. Kadang-kadang kita nak memahami makna hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, man lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tak berperang dan tidak pernah berbicara pada dirinya, yakni berniat untuk berperang, Nabi kata dia mati di dalam keadaan di atas satu cabang daripada kemunafikan. Apa maksudnya? Bukan Islam, bukan agama yang suruh kita pergi perang dengan orang. Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu fas'alullaha al-afiyah was'alullaha al-afiyah. Jangan kamu nak cari musuh, minta kedamaian. Tetapi wa idza laqitumuhum fathbutu. Bila jumpa musuh, kamu jangan lari. Maksud hadis ni, kata para ulama, kalau kita rasa kalau aku ada perang jihad aku tak mau pergi ya, biar orang lain dulu pergi, kita mati di atas nifak.
Sebab itu kata amalan jantung hati ini sendiri dia menjadi amalan. Jihad tak menjadi pahala sehingga jantung hati kita, niat kita betul. Tapi niat walaupun tak berlaku jihad dapat pahala. Tapi kalau orang tu dah dia kata kalau orang nak pergi perang fisabilillah, aku tak mau apa nak pipi lah, aku tak mau bergaduh orang dengan Yahudi, mati atas munafik. Ini kita boleh ukur diri kita sendiri. Yang akhir, apa Allah kata dalam Quran? Malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Tuhan kata, mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang menyatakan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya melakukan kezaliman pada kami. Waj'al lana min ladunka waliya, assign for us from yourself a protector, lantik bagi untuk kami orang yang menolong, melindungi kami, dan jadikan untuk kami orang yang menolong kami. Al-Jassas dalam tafsir dia kata telah sepakat semua ulama, jika ada mana-mana kaum muslimin yang ditindas, dibunuh, ditakutkan, diserang, wajib orang Islam lain menolong, menyelamatkan mereka. Bila kita tidak tolong, kita tidak ada semangat persaudaraan Islam pada mereka, kita tak simpati dengan mereka, bahkan sebahagian lebih susah hati pasukan bola sepak dia hilang ataupun kalah daripada umat Islam yang dibunuh di bumi-bumi yang dibunuh oleh kaum kufar. Berarti kita tidak ada iman dalam diri kita. Kata Al-Jassas, sepakat ulama dalam hal ni wajib menolong apa yang orang tu mampu untuk menolongnya. Palestin dan selain daripada Palestin adalah umat Islam, umat kita, saudara Muslim kita. Kalau kita tak berduka cita, macam mana tuan-tuan tidur malam-malam sekarang? Kita sentiasa fikir apa orang Palestin jadi. Kita buka pagi-pagi, buka mata sebelum kita nak solat tahajud ke subuh, kita mesti akan fikir depa kena bom lagi ke apa. Sebab itu kesedaran ini di negeri Perlis kita minta supaya semua sekurang-kurangnya kita berdoa pada mereka. Kita sedih dan kita akan bagi tahu pada Allah bahawasanya kami tak berupaya. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menjadi pemimpin, sebelum dia dapat membebaskan Al-Aqsa, seperti mana yang disebut oleh Uzamah bin Munqidh, mazajna dima'ana bidumu'i sawajimi, bahawasanya bagaimana telah kita baluti darah-darah kita dengan air mata disebabkan Al-Aqsa. Setiap kali dia mendengar orang Islam dibunuh, dia pemimpin Salahuddin, dia kata, ya Allah ampunkanlah aku kerana aku belum sampai masa, belum berupaya untuk menyelamatkan umat kaum muslimin yang lain. Kita pada hari kaum muslimin meninggal, dibunuh, dibom, kita kata pasal apa yang mereka duk pergi kacau Yahudi tu? Amerika, bapa hipokrit yang besar, bersama dengan apa, Perdana Menteri UK yang bukan orang putih tu, saya lagi sebut berkauman lah dengan bluffing, memperbodohkan orang, kata, oh, dia kata nampak Hamas yang kejam, mereka ni Yahudi sentiasa menjadi mangsa. Padahal setiap Saban minggu kita dengar masjid ditembak, kanak-kanak dibom, mereka tak pernah timbul. Tadi sebut Imarat, UAE telefon kepada Menteri Palestin untuk Menteri Israel untuk mengucapkan takziah dan simpati kepada rakyat Yahudi ataupun rakyat Israel yang mati. Dan orang tanya wakil dia
di Pertubuhan Mazhab-Mazhab Bersatu. Bagaimana dengan Palestin? Dia kata setakat ini kita hanya bincangkan tentang keselamatan Israel, kita belum bincang tentang Palestin. Padahal dia Arab. Benar Quran kata al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul. Orang Arab itu lebih dahsyat kufur dan nifaknya. Arab ni maksudnya Bedouin. Bukan semua Quran kecam Bedouin ni, tapi Quran al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Lagi marah depa kan. Allah Nabi kata yatatawwaluna fil bunyan, kaum yang meninggi-ninggikan bangunan pada akhir zaman. Nabi kata jufatan uratan, tak pakai kasut, miskin, tak ada baju. Arab ni dia akan buat bangunan tinggi 1400 tahun dulu. Nabi bagi tahu. Kita ingat macam mana nak buat bangunan, tapi memang dia buat memang tinggi betul ya. Tinggi di dunia sekarang ni. Nabi 1400 tahun Nabi bagi tahu. Puak Arab ni akan buat bangunan tinggi. Yatatawwaluna fil bunyan, berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Di Dubai buat satu, yang ni nak buat satu. Sekurang-kurangnya dalam Qatar ke apa adalah juga bangunan tu naik bendera Palestin. Tapi UAE dia hanya simpati dengan Israel. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Arab memang Bedouin memang dahsyat kufur dan nifaknya. Bukan saya kata semualah. Quran bagi excuse juga pada sebahagian mereka, tapi ini adalah saya nak sedarkan diri kita, negara kita, tanah air kita, dan apa yang akan berlaku. Last saya baca Omar Ashqar tulis, this is very good, cerita satu orang Palestin pada hari dia tak kena kedai dia semua elok tadi. Orang pernah minta derma kat dia untuk membantu orang Palestin yang lain. Dia tak mau derma, dia kedekut sikit dia. Lepas pada tu berapa tahun kemudian, dia juga antara yang kedai dia dibom, dan dia juga duduk di perkhemahan pelarian ni. Dan kami jumpa dia kata. Bukan kata kau yang pernah kami jumpa. Ya, kata Sulaiman Ashqar, demikianlah kita. Kadang-kadang apabila kena giliran orang lain, kita rasa bukan aku. Mereka orang minta tolong kat mereka. Satu hari mungkin pusingan itu akan datang pada kita. Sekurang-kurangnya pada hari ini kita berhimpun dengan satu semangat bahawasanya kita membela saudara-saudara kita yang ada di Palestin dengan apa yang berlaku pada mereka. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih saudara Nadir sudah datang menjunjung kasih kepada Duli yang tak amat mulia Tuanku Raja Muda, Duli yang tak amat mulia Tuanku Raja Puan Muda. Tuanku Raja Muda ni bawa kayu basikal tadi petang. Kayu basikal pun dengan semangat Palestin. Nak cerita kat entah boleh tulis sikit lah tentang perlih ni. Tapi bukan makna, tapi saya bagi tahu pada Tuanku, Tuanku atau mungkin nak berangkat ada forum Palestin. Tuanku tak kata surat lah, insyaAllah saya lepas daripada basikal saya angkat tu bersama-sama dengan kita semua, dan mudah-mudahan Allah merahmati, dan kita akan berusaha di negeri ini menyatakan walaupun kita kecil. Gaza tu tuan-tuan tahu Perlis ni besar mana? Dua kali Gaza tu pasal saya habaq tu Ustaz. Perlis 820 km persegi, Gaza 365. Boleh lancarkan dalam keadaan dikepung, boleh buat roket-roket yang hebat macam tu, masuk kepada satu kuasa ketenteraan yang besar dalam dunia ni. Sebab tu jangan kata Perlis kecil lepas pada ni Kata Perlis mampu, insya-Allah. Perlis boleh bersaing. Insya-Allah. Singapura kecil pada Perlis. Bukan kita nak bersaing perang orang, tapi maksudnya semangat mesti kuat, nekat kuat, doa kuat, menyokong saudara-saudara Muslim yang lain, dan juga untuk memajukan negeri kita dan diri kita sebagai umat Islam sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirlah forum kita dengan apa yang disimpulkan oleh sahib Samahah tadi.
Dan tuan-tuan, kita mengharapkan sokongan tuan-tuan berterusan kepada umat Palestin, menjunjung kasih ke bawah duli-duli tuanku, keberangkatan untuk bersama daripada awal hingga akhir, penuh masjid pada malam ini. Dan saya dimaklumkan oleh pihak media yang menonton secara langsung seluruh Malaysia mencecah hampir 4,000 tontonan sampai daripada awal sampai ke akhir forum kita, walaupun ada turun naik. Orang Perlis selalu dianggap bincang soal cabang, soal furuk, soal perkara kecil. Tapi kita membuktikan ini isu besar, isu tentang umat Islam. Mudah-mudahan Perlis dirahmati oleh Allah dan terus memimpin untuk menjadi pembela kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.